Etika dan peradaban menjadi perdebatan utama dan fokus utama dalam pemikiran dunia moden pada hari ini. Ini menunjukkan etika dan peradaban adalah elemen yang perlu dikekalkan dan dihayati walaupun dunia telah memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi maklumat. Pengajian tentang kehidupan manusia terdahulu atau dipanggil teknologi maklumat, pengajian tentang kehidupan manusia terdahulu atau dipanggil tamadun terdahulu, meninggalkan banyak pengajaran dan sempadan kepada pembangunan tamadun moden hari ini. Sejarah ketamadunan manusia telah memperlihatkan kewujudan beberapa tamadun. Pada hari ini, etika dan peradaban atau tamadun diperdebatkan kembali memandangkan dua perkara ini yang menjadi penyumbang kepada kemajuan dan kejatuhan sesuatu tamadun. Manusia ditakdirkan untuk mengisi kehidupan, melahirkan perubahan dan peradaban. Seterusnya, etika dan peradaban ini akan diguna pakai dan terus maju ke arah kehidupan manusia yang paling sempurna. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, etika didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Manakala dari sudut pengertian sosiologi, etika didefinisikan sebagai satu standard menyeluruh mengenai perkara yang benar atau salah di mana ia membimbing manusia apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks perkara yang benar, tanggungjawab dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat atau sifat baik yang dapat diteladani. Seterusnya, adab pula membawa maksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang tinggi. Manusia yang beradab adalah manusia yang baik budi bahasanya dan sopan. Sebagai contoh, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila bercakap dengan ibu bapanya. Selain itu, beradab juga dianggap telah maju tingkat sesebuah kehidupan di mana sistem peradaban membawa identiti terhadap tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa dan menunjukkan kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat supaya dapat membentuk masyarakat berkepribadian tinggi, saling menghormati, hidup harmoni dan membina negara bangsa. Etika dan peradaban adalah dua perkara yang berlainan tetapi kedua-duanya mempunyai kaitan yang rapat apabila membincangkan tentang kemunculan dan kegemilangan sesuatu tamadun dunia. Etika dan peradaban adalah elemen penting yang perlu diamalkan oleh sesuatu masyarakat kerana ia juga melambangkan kepribadian dan identiti bangsa. Terdapat beberapa konsep yang perlu difahami dan dihayati apabila membincangkan tentang penghayatan etika dan peradaban. Pemahaman tentang pengertian atau definisi bagi konsep-konsep ini adalah penting bagi membolehkan seseorang itu memahami dengan lebih jelas perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam bab-bab yang berikutnya. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya, iaitu zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan zaman pasca-kolonial. Dalam setiap era, etika mengalami perubahan dan evolusi yang sangat mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban sosial. Bagi susun masa zaman pra-kolonial atau zaman tradisional, ianya merujuk kepada satu zaman di mana negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah oleh penjajah Eropah, iaitu sebelum tahun 1511. Ketika ini, konsep etika telah terjelma dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan seharian, formal atau tidak formal, dan ianya didefinisikan sebagai adab, adab istiadat dan adat resam. Susun masa seterusnya ialah zaman kolonial, iaitu zaman moden. Ianya merujuk kepada zaman ketika tanah Melayu dijajah oleh Eropah, iaitu selepas tahun 1511. Pada zaman ini, penjajah-penjajah tanah Melayu bukan sahaja mahu mengubah pemikiran penduduk tanah Melayu, tetapi mereka juga berusaha untuk memperkenalkan lagi pelbagai lagi amalan adat resam, adab dan adat istiadat yang lain. Antara adab, adat istiadat dan adat resam yang berjaya diterapkan dalam budaya penduduk tanah Melayu ialah cara berpakaian, cara percakapan, sistem pentadbiran, kelas sosial dan banyak lagi. Pada zaman ini juga, terwujudlah etika,
etos dan etiket yang diamalkan dalam kehidupan dan juga dilaksanakan dalam urusan pemerintahan. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Sejarah dalam konteks ilmu sosiologi, sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat sebagai sebahagian daripada proses migrasi dalam wilayah alam Melayu atau migrasi dari peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya. Struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Struktur sosial ini telah melibatkan komuniti dan sistem sekeliling sama ada secara formal atau tidak formal. Biografi dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya boleh pula mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Sebagai contoh, menghayati diri biografi diri sendiri merupakan pembentukan diri berdasarkan daripada sejarah kehidupan yang dilalui sehinggalah ia mempengaruhi struktur sosial yang membentuk diri individu. Struktur masyarakat Melayu terbahagi kepada dua, iaitu struktur sosial tradisional dan struktur sosial moden. Di dalam struktur sosial tradisional terdapat dua golongan. Pertama, golongan yang memerintah iaitu kerabat diraja dan pembesar atau bangsawan. Kedua, golongan yang diperintah iaitu rakyat sejata dan hamba. Dalam struktur sosial moden juga terdapat dua golongan. Pertama, golongan memerintah iaitu kelas atasan dan kelas menengah. Kedua, golongan diperintah iaitu kelas pekerja dan kelas bawahan. Penghayatan etika. Pada era pra-kolonial iaitu tradisional, adab telah menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum, daerah atau agama. Adat istiadat pula merujuk pada majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa dan adat resam pula merupakan suatu tradisi atau undang-undang atau hak yang tidak tertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Pada era kolonial iaitu moden, adab dan adat masih terus wujud dengan sistem tradisional kesultanan. Di sinilah bermulanya pengenalan terhadap sistem pemerintahan yang moden. Pada era pasca kolonial iaitu gabungan, telah terwujudnya integrasi adab, adat dan etika. Ia telah terintegrasi dalam suatu sistem moden iaitu sistem raja berperlembagaan. Contohnya prinsip rukun negara. Penghayatan peradaban. Pada era pra-kolonial, Selat Melaka telah menjadi ruang fizikal dan sosial serta pertemuan peradaban besar dunia dari timur dan barat yang menyebabkan kepelbagaian sudah terjalin dan berkembang. Pada era kolonial pula telah terbentuk melalui migrasi penduduk dan pekerja, iaitu secara terbuka atau paksaan yang menyebabkan proses kemajmukan ekonomi dan demografi berlaku. Akhirnya, era pasca kolonial telah menjadikan kemajmukan peradaban dan masyarakat termeterai dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, masyarakat dan komuniti. Penghayatan etika dan peradaban dapat dilakukan di berbagai tingkat melalui individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, etika dan peradaban manusia menjadi semakin penting. Namun,
Namun, tahap penghayatannya sentiasa dipengaruhi oleh sejarah, struktur sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Penghayatan terhadap etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia adalah untuk meningkatkan pemikiran kritis dan analitikal masyarakat bagi memberi manfaat kepada negara. Penghayatan etika dan peradaban juga perlu ditunjukkan melalui tingkah laku dan tanggungjawab sosial. Kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri, keluarga dan komuniti seperti tempat tinggal, tempat belajar dan tempat kerja. Yang pertama adalah etika dan peradaban mengikut peringkat individu. Etika mengikut peringkat individu ini mempunyai pelbagai makna dan ianya juga bergantung kepada prinsip asas dan nilai yang dilakukan oleh seseorang individu tersebut. Etika dan peradaban ini penting kepada individu untuk membantu memberi panduan yang berguna dari segi cara berfikir, bertutur dan tingkah laku yang baik. Selain itu, individu juga dapat mengawal sesuatu tindakan apabila berurusan dengan individu lain, masyarakat, alam sekitar, haiwan maupun dengan Tuhan. Di samping itu, dengan adanya etika dalam diri individu dapat membantu mereka menguruskan dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang pelajar mampu berfikir bahawa wajarkah dia untuk tidak ke sekolah dengan alasan tidak berminat dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Kerana seseorang yang mempunyai etika dalam diri akan bersikap jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam sesuatu perkara. Oleh itu, individu yang mempunyai etika dan peradaban dalam diri dapat menyumbang kepada pembinaan negara yang lebih harmoni dan aman sejahtera. Seterusnya adalah etika dan peradaban mengikut peringkat keluarga. Etika dalam keluarga adalah perkara yang ditetapkan dan diamalkan dalam lingkungan ahli keluarga. Nilai etika memainkan peranan penting bukan sahaja dalam aspek sosial, malahan aspek psikologi dan sosial budaya. Hal ini bertujuan untuk membaiki dan membentuk tingkah laku seseorang individu dalam sesebuah keluarga. Anak-anak merupakan kain putih dan ibu bapalah yang mencorakkannya, kerana ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. Oleh itu, ibu bapa harus memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak supaya lebih beretika dan mempunyai adab yang tinggi. Sebagai contoh, menghormati orang yang lebih tua, mengamalkan sikap berterima kasih dan bertanggungjawab. Anak-anak akan mudah terpengaruh dengan akhlak dan tingkah laku daripada ibu bapa mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu melatih anak-anak supaya menjadi individu yang berdisiplin. Contohnya, ibu bapa mestilah bersikap toleransi dengan memberikan kelonggaran kepada mereka untuk melakukan perkara yang mereka ingini tanpa melampaui batas. Dengan ini, anak-anak akan percaya bahawa ibu bapa adalah rujukan terbaik buat mereka. Secara tidak langsung, anak-anak tidak akan membazirkan masa mereka dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti melepak, mengambil barang yang terlarang maupun melakukan perkara yang tidak diingini. Pendidikan agama dan moral juga penting untuk ibu bapa dedahkan kepada anak-anak. Perkara ini ditegaskan supaya mereka dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Penghayatan etika dan peradaban dalam keluarga ini bukan sahaja melibatkan ibu bapa, malah seluruh ahli keluarga seperti abang, kakak, adik, atuk, nenek dan sebagainya. Semua orang perlu memainkan peranan dalam membentuk individu yang beretika. Jelaslah bahawa keluarga yang mempunyai sikap bertanggungjawab dalam membentuk individu yang beretika dapat mengurangkan masalah sosial dalam sesebuah negara. Seterusnya adalah di peringkat komuniti. Komuniti adalah sekumpulan manusia yang tinggal di sesebuah kawasan secara berkumpulan atau berkelompok yang mempunyai pelbagai persefahaman. Penghayatan etika dalam komuniti perlu dititik beratkan kerana sebagai seorang manusia adalah saling bergantung dan memerlukan antara satu sama lain. Komunikasi bertolak ansur dan bersopan santun perlu dituntut kerana dapat mewujudkan satu gerak kerja
dan urusan menjadi cekap dan berkesan. Antara faktor yang mendorong masyarakat untuk menghayati etika dan peradaban adalah melalui didikan awal atau pendidikan di sekolah. Contohnya, perkara ini dapat dilaksanakan dengan adanya subjek-subjek sejarah, pendidikan agama Islam dan pendidikan sivik dan moral. Pendidikan ini dapat membentuk diri seseorang murid untuk menjadi seseorang yang lebih bertanggungjawab, jujur, amanah dan mempunyai sikap patriotik dalam diri. Dengan adanya nilai etika yang diterapkan dalam usia muda ini, masyarakat dapat mempraktikannya dalam kehidupan seharian seperti urusan melibatkan ekonomi, politik dan sosial serta dapat membentuk satu komuniti yang sejahtera. Akhir sekali, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat masyarakat. Penghayatan ini adalah penting dalam membentuk cara hidup dan tingkah laku masyarakat baik di peringkat lokal maupun global. Malaysia dikenali sebagai negara yang terdiri daripada rakyat yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi agama, bangsa dan adat resam. Agama yang dianut oleh rakyat Malaysia adalah agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Kepelbagaian agama ini tidak menjadi penghalang kepada rakyat Malaysia untuk bersatu di dalam satu negara. Berikut adalah kesan penghayatan etika dan peradaban yang mungkin berbeza-beza menurut peringkat masyarakat. Di peringkat lokal, penghayatan etika dan peradaban dapat mewujudkan perpaduan dan keharmonian sosial. Ketika masyarakat secara kolektif menerapkan etika dan nilai-nilai peradaban yang sama, mereka dapat menciptakan lingkungan sosial yang selamat, stabil dan produktif. Selain itu, penghayatan etika dan peradaban juga dapat memupuk rasa saling menghormati, bertolak ansur dan empati antara individu-individu dalam sebuah masyarakat. Ini dapat membantu masyarakat mengatasi perbezaan yang mungkin timbul dan mengeratkan hubungan yang lebih positif antara individu. Pada peringkat global pula, penghayatan etika dan peradaban dapat membantu masyarakat membangunkan hubungan antara bangsa yang lebih baik. Apabila masyarakat dari pelbagai negara memahami dan menghargai nilai etika dan peradaban satu sama lain, mereka boleh meningkatkan kerjasama antara bangsa dan mengurangkan kemungkinan konflik. Penghayatan etika dan peradaban juga mempengaruhi cara negara berinteraksi antara satu sama lain dalam hal perdagangan, alam sekitar dan hak asasi manusia. Negara yang menerapkan nilai etika dan peradaban yang tinggi juga memperoleh kepercayaan dari negara lain dan dapat penghargaan di peringkat antarabangsa. Nilai etika bukan sahaja berperanan penting dalam aspek sosial, malah ianya juga dari segi psikologi dan sosial budaya, kerana ia bertujuan untuk memperbaiki dan membentuk tingkah laku individu dalam keluarga, masyarakat dan masyarakat mereka untuk membina sesebuah negara yang aman dan makmur pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya untuk topik yang terakhir ni, pengenalan penghayatan etika, topik 1.5. Pengenalan sejarah sebuah negara kini akan dilihat dari aspek masyarakat, negara dan pasaran. Apabila masyarakat mempunyai etika dan peradaban yang baik, ia akan memberi impak positif kepada negara dan mendapat penghormatan dari dunia luar semestinya. Kualiti kehidupan dan kerajaan sesebuah negara akan bergantung kepada peradaban tinggi masyarakat. Sebuah biografi negara yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan pasaran yang pesat. Pertama, penghayatan etika dan peradaban dalam konteks masyarakat. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan budaya yang berbeza, kebersamaan dan cinta terhadap keharmonian dan keamanan adalah penting untuk mencapai matlamat perpaduan nasional. Kesepaduan antara rakyat Malaysia terutama datang daripada semangat penerimaan dan rasa hormat antara kaum dan agama. Oleh sebab tu, contoh pendidikan agama lah harus ditekankan dan ditanamkan dalam jiwa masyarakat dan budaya yang sekarang ni semakin terlupakan dan harus dihidupkan semula. Jadi ibu bapa lah yang memainkan peranan penting dalam memberi tunjuk ajar kepada anak-anak daripada kecil, dan dekat sekolah juga harus memberi tumpuan pada adab dan tata susila pelajar-pelajar ni melalui subjek seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral. Antara yang lain, salah satu cara yang paling mudah untuk meningkatkan kesepaduan antara kaum adalah dengan
semestinya sentiasa menjaga adab dan sopan santun, seperti kita boleh melimpahkan senyuman dan bertegur sapa ketika bertemu dengan masyarakat, especially lebih-lebih lagi kepada orang yang lebih tua, walaupun kita tak mengenali mereka, kerana itu adalah satu adab yang baik. Media massa juga boleh digunakan semestinya sebagai medium untuk mengukuhkan perpaduan dengan menyebarkan mesej dan informasi positif tentang kepentingan bersatu padu ni antara kaum. Stesen penyiaran tempatan juga seperti televisyen boleh menyiarkan program yang mempromosikan semangat perpaduan dengan mempunyai pelakon dari pelbagai bangsa, kaum, dan unsur hiburan pun turut diselitkan dengan program tersebut untuk menarik minat rakyat Malaysia. Sama seperti juga untuk di media sosial yang pada zaman teknologi semakin serba canggih ni, contohnya Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain lagi, boleh digunakan oleh masyarakat yang tak mengira usia zaman sekarang ni sentiasa menggunakan untuk menyebarkan info dan maklumat perihal perpaduan kaum ni. Jadi, jika kita menggunakan media sosial dengan betul, dengan sebaik mungkin, perpaduan kaum ni dapat dicapai dengan lebih mudah. Etika dan peradaban digunakan untuk menggambarkan tahap kemajuan sebuah bangsa. Nilai-nilai peradaban dalam masyarakat sesebuah negara berbeza-beza, bergantung kepada nilai dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Etika dan peradaban seringkali terkait dengan budi bahasa, kerana budi bahasa tu kan mencerminkan tingkat peradaban masyarakat Malaysia ni. Nilai budi bahasa terdiri dari perilaku, kelakuan dan pergaulan. Sebagai contoh, berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih sebagai tanda penghargaan, meminta maaf jika melakukan kesalahan dan memberikan senyuman saat bertemu dengan orang lain. Semua tu dapat menunjukkan kepribadian yang baik dalam diri kita. Boleh dikatakan budi bahasa ni sangat penting dalam masyarakat Malaysia kerana dapat menciptakan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Sebab tu masyarakat akan lebih mudah untuk bersatu dan menghindari ketidakamanan. Tapi sayang sekali nilai budi bahasa pada zaman ni semakin luntur kerana berbagai faktor seperti sifat terbuka dalam media sosial terpengaruh dan mereka merasa ketinggalan zaman jika menggunakan kata-kata yang sopan. Selain tu, nilai budi bahasa juga terkait dengan cara masyarakat Malaysia berinteraksi baik secara langsung maupun secara virtual melalui telefon atau pesan suara. Lebih-lebih lagi, pada zaman kini jumlah pengguna internet di Malaysia meningkat sebanyak 2 juta daripada tahun lalu menjadi 28 juta pengguna yang mewakili 86% penduduk Malaysia. Jadi dalam jumlah ni 86% menggunakan layanan media sosial dan menghabiskan rata-rata 3 jam sehari di media sosial. Oleh sebab tu sifat terbuka masyarakat semakin hari semakin meningkat kerana penulisan yang sangat bebas tanpa ada batas dalam pergaulan. Dalam masyarakat di Malaysia, tindakan atau kata-kata yang kasar tidak dapat diterima kerana dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh sebab itu, setiap tindakan harus dilakukan dengan sederhana tanpa mengundang fitnah, bahaya dan sebagainya. Jadi dalam gagasan Satu Malaysia ni, penerapan teras perpaduan diusulkan sebagai budaya dan praktik masyarakat Malaysia. Teras perpaduan didukung oleh nilai-nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup masyarakat Malaysia. Okay, jadi seterusnya iaitu penghayatan etika dan peradaban dalam konteks negara. Okay, kerana Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, jadi nilai-nilai murni seperti menghormati budaya dan adat kaum lain tu sangat penting untuk diterapkan oleh setiap rakyat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengelakkan berulangnya peristiwa seperti 13 Mei yang mana pertumpahan darah telah berlaku di Tanah Melayu. Sistem pemerintahan yang sistematik turut memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan sebuah negara bangsa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi. Okay, di Malaysia ini mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan yang diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setiap negeri yang terlibat telah memberikan sebahagian kuasa mereka untuk ditadbir oleh kerajaan pusat. Jadi pilihan raya pula sentiasa diadakan selama 5 tahun sekali bertujuan untuk melantik Perdana Menteri di mana rakyat berhak iaitu secara demokrasi iaitu untuk memilih pemimpin negara melalui undian. Pemerintah yang dilantik hendaklah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan telus dan mempraktikkan nilai-nilai etika dalam kehidupan mereka.
Selain tu, para pemerintah juga harus bersikap adil dan saksama dalam memberikan perlindungan serta menjaga kebajikan rakyat supaya semua pihak mendapat hak mereka yang sepatutnya. Kerana di Malaysia ni kan pelbagai kaum. Hal ini dapat memastikan masyarakat berbilang kaum tu memahami hak keistimewaan, contohnya sebagai orang Melayu, tanpa mempertikaikan isu ni. Kesetiaan rakyat terhadap institusi beraja di negara kita serta perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan tonggak utama kerajaan dalam membentukkan sesebuah tamadun yang mempunyai nilai peradaban dan etika yang kukuh. Dalam konteks negara ni juga, konsep etika dan peradaban dapat dilihat melalui perlembagaan seperti rukun negara, sistem pemerintahan negara dan undang-undang yang telah digubal oleh pihak kementerian yang terlibat. Konsep etika dan peradaban telah terkandung dalam rukun negara, terutamanya dalam prinsip kelima yang menggariskan kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan didefinisikan sebagai tingkah laku yang baik, sementara kesusilaan ialah adat istiadat yang baik. Dua unsur ini sangat penting dalam membentuk peribadi seseorang dan berkaitan dengan masyarakat dalam membentuk sesebuah negara yang memiliki etika dan peradaban yang tinggi. Oleh sebab tu, pihak kerajaan telah melaksanakan inisiatif penting untuk memupuk rakyat yang bertingkah laku sopan melalui contohnya program budi bahasa dan nilai murni yang dilancarkan pada tahun 2005. Program ini sangat berpotensi untuk melahirkan rakyat yang beretika dan beradab yang menjadi salah satu kunci kekuatan jati diri warga negara Malaysia. Oleh sebab itu, nilai kemanusiaan dan ketamadunan rakyat Malaysia diterapkan dalam kehidupan mereka dan menjadi model terbaik bagi negara-negara luar untuk ke peringkat antarabangsa. Itu, undang-undang juga memainkan peranan penting dalam membentuk etika dan disiplin rakyat di semua negeri dari perkara-perkara yang kecil sehingga perkara yang besar. Antara undang-undang ditakdirkan sebagai peraturan rasmi yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam mentadbir, menguasai dan mengawal. Undang-undang ni merupakan mekanisme bagi mengawal dan mengekalkan susunan sosial masyarakat supaya beretika dalam setiap perkara. Etika dan moral merujuk kepada perbuatan serta penghayatan yang positif yang perlu ada dalam warga negara setiap rakyat Malaysia ni. Undang-undang dan etika mempunyai persamaan dan perbezaan kerana melibatkan perhitungan yang berbeza. Terdapat juga undang-undang yang membawa kepada denda kecil sebagai teladan iktibar kepada rakyat yang tak beretika. Contohnya, jika mereka perlu ditahan di lokap kerana tidak membayar saman atau membuat onar di kawasan perumahan. Natijahnya undang-undang ni ialah panduan yang telah digubal oleh kerajaan serta perlu dipatuhi oleh rakyat negara ni supaya dapat membendung jenayah juga secara tidak langsung. Ia juga dapat melahirkan rakyat yang beretika dan berdisiplin. Sistem pemerintahan yang mapan di negara kita ni memegang prinsip etika dalam peradaban sebagai salah satu aspek pentingnya. Dalam hal ini, Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi seperti yang saya sudah sebutkan, demokrasi berparlimen yang dipimpin oleh raja berperlembagaan dan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Negara ini juga mengamalkan sistem persekutuan yang melibatkan kesepakatan dari semua negeri di mana setiap negeri memberikan sebahagian kuasa mereka kepada kerajaan pusat untuk dikelola sesuai dengan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri pula akan dipilih melalui pilihan raya dan pemerintah negara harus bertanggungjawab dengan amanah dan mengamalkan etika dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh bagi rakyat-rakyat, raja-raja dan pemimpin negara pun harus adil, saksama dan memberikan perlindungan serta menjaga kebajikan rakyat untuk menghindari permusuhan antara penduduk Malaysia yang terdiri dari berbagai etnik. Kesetiaan rakyat kepada pemimpin negara dan perlindungan yang diberikan oleh pemimpin negara kepada rakyat adalah faktor utama untuk membina sesebuah negara yang harmoni. Oleh sebab itu, pemimpin negara yang beretika memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan pemerintahan negara ini. Seterusnya, yang terakhir iaitu penghayatan etika dan peradaban dalam konteks pasaran. Jadi ada beberapa cara untuk mempromosikan budaya dan adat resam di Malaysia ni. Antaranya ialah Kerajaan dan Persatuan Kraft Tangan Malaysia dapat mengadakan acara yang memamerkan budaya dan adat resam setiap negeri seperti demonstrasi kraft tangan, demonstrasi makanan-makanan tradisional. Jadi seterusnya Kementerian Kebudayaan dapat mempromosikan adat resam Malaysia melalui siaran televisyen dan media sosial. Tourism Malaysia TM juga dapat mengundang contohnya seperti vlogger, YouTuber dan pengguna media sosial yang berpengaruh
untuk menginap contohnya di desa-desa di seluruh negeri ni dan berbagi pandangan, pendapat masing-masing tentang pengalaman mereka di tempat-tempat tersebut. Sekaligus pasti akan mempromosikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat percutian yang menarik. Semua ini akan membantu mempromosikan Malaysia sebagai destinasi utama semestinya dalam sektor pelancongan. Jadi ini juga memberi peluang kepada penulis, wartawan dan wakil media sosial antarabangsa lagi untuk belajar tentang budaya dan adat tempatan seperti adat Perpatih di Negeri Sembilan, adat Resam dan budaya etnik di Sabah dan Sarawak. Sebagai warga Malaysia, kita ni harus meraihkan semua etnik dan budaya tanpa mengira apakah etnik itu merupakan majoriti atau minoriti. Kepelbagaian etnik dan budaya kita ni yang telah menjadikan Malaysia ni satu negara yang unik dan boleh menarik perhatian dunia. Oleh sebab tu, setiap individu di dalam masyarakat perlu memainkan peranan mereka dalam memperkukuhkan perpaduan negara dengan menghargai dan meraihkan setiap etnik ni dan budaya yang ada di Malaysia. Dengan begitu, keharmonian dan kebersamaan negara kita ni dapat dipelihara dan dijaga sehingga ke masa yang akan datang. Terdapat beberapa tindakan juga yang boleh dilakukan oleh kerajaan dan masyarakat untuk mempromosikan kebudayaan dan adat di Malaysia ni. Jadi, kita tahu sebagai negara kita ni yang kaya dengan budaya dan adat dan adat-adat yang baik seperti sopan santun, masyarakat Malaysia ni perlu bersikap ramah dan suka menolong agar dapat memberikan kesan positif kepada pelancong yang berkunjung kat negara ni apabila mereka melihat adat dan kita punya tata tertib. Tindakan ni secara tidak langsung juga pasti akan mempromosikan Malaysia dan menarik minat pelancong untuk mengunjungi negara ni dan mempelajari adat istiadat yang ada kerana sudah pasti mereka akan sangat tertarik melihat adat istiadat dan budaya di kaum dan budaya di Malaysia ni. Organisasi seperti Persatuan Kraftangan Malaysia dan Kementerian Kebudayaan juga boleh menganjurkan acara yang menarik yang tak hanya perlu mempamerkan hasil kerja kraft tangan tetapi juga menawarkan aktiviti menarik seperti demonstrasi membuat kraft tersebut dan pertunjukan kesenian bagi setiap negeri seperti yang selalu di setiap negeri ada melakukan tarian-tarian mereka tersendiri pada waktu perkahwinan ataupun ada upacara-upacara yang lain. Dengan cara ini, kebudayaan, adat istiadat dan identiti setiap negara ini dapat semestinya dipromosikan dengan lebih efektif. Tambahan salah satu cara lain, Kementerian Kebudayaan dan Tourism Malaysia TM ni untuk mempromosikan budaya dan adat yang terdapat di Malaysia adalah melalui semestinya siaran televisyen dan media sosial di mana mereka boleh mempaparkan acara-acara yang mengupas tentang budaya dan adat di negara ini. Selain itu, TM juga boleh menjemput penulis terkenal dan pengguna media sosial berpengaruh untuk mengunjungi desa-desa yang kat seluruh negara dan berkongsi pengalaman mereka serta menggunakannya untuk mempromosikan budaya dan etnik di Malaysia. Selain itu, TM juga boleh mendorong penulis, wartawan dan blogger antarabangsa juga untuk terlibat dalam lawatan suai kenal di desa-desa untuk mempromosikan budaya berbilang kaum dan etnik di peringkat antarabangsa seperti contoh makanan-makanan mereka, cara kehidupan, cara mereka melakukan aktiviti harian kerana sudah pasti setiap negeri ni, setiap etnik mempunyai cara yang berbeza. Dengan pengalaman yang unik hidup di kalangan penduduk tempatan ni, mereka dapat mempelajari kepelbagaian budaya dan adat di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Semua usaha ini dapat menyokong dan menggalakkan pertemuan antara budaya yang diperlukan untuk penyelidikan dan pendidikan serta mempromosikan warisan budaya dan identiti Malaysia di seluruh dunia. Jadi daripada itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.